memberikan sedikit taklimat tentang nasihat untuk tuan-tuan dalam menghadapi fitnah di Malaysia. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekarang ini di Malaysia kita sedang berhadapan dengan 4 kumpulan besar yang mengancam kestabilan Islam. Yang pertama, kumpulan yang paling berbahaya di Malaysia ini tidak lain tidak bukan adalah golongan Syiah. Mereka bergerak di dalam masyarakat, khususnya anak-anak muda yang bersemangat perjuangan, menggunakan nama lawan Amerika, lawan pihak barat dan hegemoni barat. Mereka mempengaruhi anak-anak muda untuk menyertai Syiah. Maka perlu diadakan usaha untuk membendung dakwah-dakwah Syiah. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa maktabah kita akan buat program-program kesedaran bahaya Syiah dengan kerjasama Pusat Islam dan kerjasama Jabatan Agama Islam. Yang kedua, bahaya fitnah yang besar dalam masyarakat kita sekarang adalah pemikiran liberalis. Golongan-golongan liberal atau dipanggil anti hadis. Golongan-golongan anti tradisionalis. Golongan-golongan anti kepada pemikiran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Anti sunnah Nabi. Mereka ini masuk dalam golongan profesional. Mereka menamakan kumpulan mereka G55, kan? G55, kumpulan profesional Muslim. Mereka menolak kewajipan memakai tudung bagi perempuan, menolak kewajipan imam mesti lelaki. Mereka menganjurkan imam boleh lelaki perempuan. Orang perempuan pun boleh jadi imam pada orang lelaki. Dipelopori oleh Aminah Wadud, salah seorang tokoh liberal di Amerika Syarikat, yang mengimamkan sembahyang Jumaat. Orang perempuan jadi imam sembahyang Jumaat. Dan golongan mereka ini dahulu adalah merupakan kumpulan yang menggerakkan sister in Islam, menggerakkan pertubuhan feminism, dan banyak memperjuangkan hak-hak golongan LGBT bawah mereka ni. Mereka juga yang buat filem Saya Gay dan Saya Okey. Kumpulan ini sudah merebak dalam masyarakat. Mereka memiliki keanggotaan lebih daripada 5,000 orang. Mereka ada 5,000 ahli, aktivis seluruh negara. Kalau ada seorang pun kita dah bimbang, sekarang ni mereka ada 5,000 orang menurut jumlah maklumat daripada sumber yang dipercayai. Mereka bergerak melalui kebajikan, melalui NGO jalanan dan sebagainya. Golongan ini telah menyebabkan wujudnya satu golongan free thinker di kalangan anak-anak muda yang anti agama, anti establishment. Wujud anak-anak muda yang murtad menjadi etis. Dan mereka sudah ada grup dalam telefon, dalam WhatsApp ada grup dia. Grup orang-orang murtad. Pangkalan mereka di Singapura. Keahlian mereka sebanyak 1,200 orang menurut rekod dan sumber statistik yang dipercayai. Mereka ada khidmat guaman. Bagi mana-mana Muslim yang nak murtad, boleh ambil nombor telefon ni, akan disediakan peguam untuk mendapatkan hak bagi orang-orang yang murtad. Ini kumpulan kedua yang membahayakan Islam selepas Syiah. Manakala kumpulan yang ketiga yang membahayakan Islam, ada apa? Pengumuman, ada orang minta alih kereta. Buat apa? AKE 5371 minta tolong alih kereta. Siapa-siapa sahabat yang ada kereta AKE, minta jazakallah. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang disebut sebagai, kumpulan yang ketiga adalah kumpulan yang disebut sebagai golongan Ahbash, Al-Ahbash. Manhub Ahbash, Ahbash adalah merujuk kepada seorang tokoh agama yang terkenal yang bernama, yang di Lubnan, dia berasal daripada Lubnan, Syekh Abdullah Al-Harari. Syekh ini dia orang bagus, pada asal dia bagus, tetapi dia menjadi seorang syekh yang ekstrim. Dia menjadi satu kumpulan yang ekstrim dalam jemaah dan gerakan Islam di Lubnan, mengkafirkan jemaah Ikhwan Muslimun, mengkafirkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi,
mengkafirkan ulama-ulama Islam yang tidak sehaluan dengan mereka. Ini kumpulan ketiga. Ini panggil Jamaah Al-Ahbash. Mereka inilah tuan-tuan yang sekarang ini masuk dalam Malaysia menggunakan title agamawan dan ustaz-ustaz, memecah belahkan umat Islam supaya bergaduh atas benda-benda furuk. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dulu di Malaysia ni kita tak bergaduh. Orang Perlis dengan kaum muda, orang Tanah Melayu dengan kaum tua tak bergaduh. Masing-masing buat hal sendiri. Tetapi sekarang ni duk bergaduh Asy'ariyah, Maturidiyah, Wahabi. Yang duk pencetuskan isu ni adalah golongan-golongan Ahbash. Mereka mengkafirkan Imam Masjidil Haram. Mereka kata tu Imam Masjidil Haram Abdul Rahman Sudais adalah kafir, tak sah sembahyang belakang Abdul Rahman Sudais. Puak-puak mereka ni kalau pergi sana mufarakah, buat jemaah sendiri. Mereka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi kafir, Imam Ibn Taymiyah kafir, Imam Ibn Qayyim kafir, Syed Sabiq kafir. Pakat duk kafir habis ulama-ulama Islam. Sedangkan tuan-tuan, sebelum ini tok-tok guru pondok pun tak pernah bergaduh. Wahabi kita tak setuju pasal dia agak agresif dan ekstrim, tapi kita tak kata dia sesat. Jaki pun tak katakan haram. Jaki kata tak sesuai. Macam kita tak amal mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kita tak amal kat Malaysia pasal apa? Tak sesuai. Tapi Masjid India mazhab Hanafi, ada kita marah tak? Tak marah. Kita pergi sembahyang Masjid India, tak ada masalah. Mazhab Ahmad kita tak ikut. Mazhab Maliki kita tak ikut, tapi kita tak kata sesat. Kita tak bersetuju sebab tak sesuai. Kita sesuai dengan mazhab Syafi'i, tak ada masalah, ikut Syafi'i. Tapi kita tak kata orang sesat. Masalahnya ada satu kumpulan dinamakan Ahbash. Mereka ini mengkafirkan orang-orang yang berbeza pendapat dengan mereka. Ini yang masalah. Duk masuk dalam masjid-masjid, masuk dalam jabatan agama, duk kafirkan kawan ni, kafirkan. Mu kafir, ni kafir. Inilah yang dihadapi oleh pendakwah-pendakwah. Antaranya Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Allah yarham Tok Guru Ni Aziz 3 kali kena kafir dengan puak-puak ni. Dalam satu video, dalam YouTube, video klip, ada ustaz ni kata Ni Aziz kafir. Sebab apa dia berani kata macam tu dekat Tok Guru? Sebab dia ikut fahaman Ahbash. Bahkan dia kata Tok Guru Abdul Hadi Awang kafir. Sebab Tok Guru Abdul Hadi Awang mengarang kitab Tauhid Ubudiyah. Dia kata tauhid ni tak ada sesat, kafir. Ini semua adalah fanatik dan ekstrim dalam agama. Kumpulan ni bahaya tuan-tuan. Dan insya-Allah martabah kita ambil jalan sederhana. Kita bermazhab Syafi'i, kita mengambil langkah untuk mengajak masyarakat kepada sistem beragama menurut ilmu dan hujah. Martabah kita ikut mazhab Syafi'i, tetapi kita juga meraihkan pelbagai perbezaan pendapat. Kita terima Wahabi, kita terima Asy'ariyah, kita terima Maturidiyah, kita terima perbezaan pendapat, kita terima mazhab Syafi'i, kita terima mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, Hanafi dan Ahmad, asalkan dalam ahli sunnah wal jamaah. Ini pendirian kita. Kita mesra perbezaan pendapat, mesra kepada persisihan pendapat. Dan kumpulan yang keempat yang tuan-tuan kena hati-hati, fitnah di Malaysia ini, ada satu kumpulan yang dinamakan kumpulan orang-orang yang ekstremis di dalam agama yang disebut sebagai ISIS. Kita menyeru muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk berjaga-jaga dengan kumpulan ISIS. Bukan kerana kita benci jihad, kita adalah orang yang menyeru kepada jihad. Tetapi kita ingin umat Islam mendapat maklumat yang benar dan tepat dan tidak bertindak secara membabi buta dan terburu-buru. Kita tidak menyukai golongan takfir, golongan yang cepat mengkafirkan sesama Muslim. Golongan yang menghalalkan darah umat Islam dengan begitu mudah atas sepatah dua ayat Quran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Maka Maktabah kita juga insya-Allah akan buat program dari semasa ke semasa untuk menjelaskan kepada umat Islam erti jihad yang sebenar dan perbahasan tentang fiqh jihad menggunakan kitab Fiqhul Jihad yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, walau bagaimanapun, dalam empat musuh yang saya sebutkan tadi ataupun cabaran kepada umat Islam di Malaysia, ada satu lagi kumpulan yang sangat-sangat bahaya. Tapi kumpulan ni tak ada nama. Kumpulan ni tak ada nama. Tak tahu nak bagi nama apa. Kumpulan yang tak ada nama ni, macam mana ciri-ciri mereka? Mereka adalah orang-orang yang paling aktif menyebarkan fitnah dalam handphone. Paling aktif menyebarkan fitnah dalam internet. Tapi mereka tak main masjid. Kumpulan orang-orang yang tak main masjid, kumpulan orang-orang yang tak main mengaji, kumpulan orang-orang yang tak main aktiviti-aktiviti agama, tapi paling kuat bercakap pasal agama, yang disebut sebagai kumpulan Ar-Ruwaibithah wal Jahilun, kumpulan orang-orang jahil. Ini musuh sebenar umat Islam yang paling bahaya di negara kita. Orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil tapi cakap banyak pasal Islam. Mereka inilah yang menjadi masalah kepada umat Islam. Kemudian mereka ni pula kadang-kadang dibagi ruang untuk bercakap dalam televisyen. Mereka inilah yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Duk cerita benda-benda salah kepada umat Islam. Mereka inilah yang bawa fahaman, kalau pakai troli, kena make sure troli itu troli yang digunakan oleh orang Islam. Tak boleh pakai troli orang Cina. Sekali orang Cina bawa anjing buatan troli, kena samak troli. Kumpulan ni. Kumpulan ni lah yang duk faham, kata kalau kita pi pasaraya dan sebagainya, tak boleh pakai troli yang dipakai oleh orang bukan Islam. Troli pun nak kena ada jantina, Islam bukan Islam. Kumpulan ni jugalah tuan-tuan yang duk jual agama. Duk jual ayam yang dibacakan ayat Quran. Sekilo RM7, dia jual ayam dibacakan ayat Quran jadi sekilo RM80. Sekilo RM15, RM20, RM30. Ikut level bacaan. Kumpulan ni jugalah duk jual daging kambing, daging lembu yang dibacakan Al-Quran. Disembelih oleh seorang hafiz Quran. Ada tuan-tuan, di Perak pun ada. Kambing sekilo, harga dia RM30 kalau kambing Batang Pinang. Tapi ada seekor kambing, harga dia sekilo RM60. Pasal pemahal, kambing ni dibacakan Al-Quran, tukang sembelih dia hafal Quran. Oh. Boleh buat duit. Golongan ni, nombor 5 ni yang paling bahaya daripada semua golongan. Menyesatkan umat Islam daripada jalan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan kepada dia, Allah akan dorong dia bagi faham dalam agama ini.